Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menurunkan ahsana sebaik-baik hadis, itu perkataan. Hadis kalau dalam bahasa kita kata bahasa fiqh lain, hadis dia bahasa hadis ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ucapan, perbuatan, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis. Tapi kalau di sini hadis ni adalah perkataan ataupun ucapan. Sebaik-baik perkataan, ahsanul hadis kitabullah wa khairul hadiyu huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahsanul hadis, sebaik-baik perkataan. Tak ada perkataan yang lebih baik daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran ni datang dari atas, kerana Allah Subhanahu wa taala turunkannya. Kalau turunkannya, dia tak ada turun daripada bawah. Mana nak turun daripada bawah, ya? Dari atas. Al-Quran ni turun kepada kita dari atas, itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebaik-baik perkataan. Apa dia? Kitaban mutasyabiha. Kitab itu kitab ditafsirkan di sini adalah Al-Quran. Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Kitaban yang kitab yang ditulis di Lauh Mahfuz, dan ditulis di dunia pun ditulis kitab Al-Quran ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila terima wahyu je, Rasulullah ada penulis dia. Rasulullah hafal, Rasulullah tak boleh menulis. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan baca, dan penulisnya akan menulis Al-Quran. Jadi itu maktubun, itu kitaban yang ditulis. Kitab yang bermakna maktubun, maksudnya yang ditulis. Kitab yang ditulis. Mutasyabih ini iaitu banyak kita kalau dengar mutasyabih ni, dia bersamaan, serupa begitu. Serupa apa dia? Dia punya isi kandungan dia. Serupa, mutasyabih, dia punya cerita dia punya peringatan dia punya hukum dia punya lafaz dia punya balaghah dia, keindahan dia, serupa saja. Daripada muka surat pertama sampai muka surat terakhir tu serupa saja dia punya bahasa dia. Kalau terutama sekali dia punya bahasa dia. Kita pasal kita tak tahu bahasa Arab, jadi kita dengar je serupa je Al-Quran. Kalau kita pergi ke kedai makan ke apa, atau kedai mana, kita dengar bunyi Al-Quran ni, kita dengar je ni Al-Quran ni, kita boleh detect walaupun kita tak tahu bahasa Arab. Mungkin dia boleh zikir, mungkin dia boleh mainkan nasyid ke, qasidah ke, apa ke apa. Tapi kalau kita dengar je, ini Al-Quran ni adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran mana-mana muka surat pun, kalau dimainkan, kita dengar je, kita dapat detect yang itu adalah Al-Quran, walaupun kita tak tahu bahasa Arab. Bayangkan orang yang tahu bahasa Arab, dia tahu daripada awal hingga ke akhir bahasanya serupa je, sama je. Dia punya lafaz dia, daripada ijaz dia, daripada balaghah dia. Ini kalau kita belajar lah, sama je. Itu mutasyabih itu serupa dia punya isi kandungan dia. Di sini isi kandungannya satu dengan lain ini serupa saja. Kemudian taqsha'iru minhu mazani. Itu sifat pertama Al-Quran. Kitaban ni kitaban mutasyabihan mazani. Mazani ini berulang. Jadi dalam Al-Quran ni kita selalu kata, kenapa cerita Nabi Musa ni berulang-ulang? Cerita Nabi Musa daripada surah Baqarah, ada cerita Nabi Musa,
Kita masuk surah-surah apa, ada je contoh lah, saya bagi contoh kan. Ajarkan dia berulang. Jadi begitulah Al-Quran, dia berulang kisah-kisah dia. Lagi apa yang berulang? Berulang tentang syurga. Galakan tentang syurga, cerita tentang syurga ni berulang-ulang. Neraka pun berulang-ulang. Peringatan berulang-ulang. Allah ingatkan kita. Bertakwa tu ulang aja. Diulang-ulangkan. Jadi itu adalah sifat Al-Quran ni berulang. Kenapa kena ulang? Kenapa kena ulang-ulang? Kita pun kalau nasihatkan anak kita kadang ulang-ulang. Di tengah drive, jangan bawa laju. Okey, dia slow sikit. Jangan bawa laju lagi. Jangan bawa laju. Slow je kan. Jangan dekat-dekat. Jangan ini. Ulang lagi. Padahal sekali dah boleh. Tapi dia itulah, dia lupa atau tak ambil peringatan. Jadi Al-Quran ni dia tahu manusia daripada perkataan insan pelupa, banyak lupa. Jadi diulang. Itu dan Al-Quran ni diulang-ulang. Paling ini senang sekali kita nak ambil contoh. Apakah surah yang diulang-ulang? Surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah diulang. Dalam apa ni? Solat aja kita ulang berapa banyak kali. Dia tu macam gitu, diulang-ulangkan. Ulang pun kita tak faham juga. Diulang kan tak faham juga. Jadi itu nak kena check balik kepada kita, kepada diri kita. Benda ni diulang. Wadduha wal laili idza saja. Ayat ni diulang. Kalau tuan-tuan ambil masa sedikit aja lah. Saya cakap 10 minit aja untuk hafalkan makna wadduha tu. Dan kalau tak percaya, balik rumah ni malam ni buat. Ambil perkata kan ada wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi waktu malam apabila dia gelap. Ulang je. Besok imam baca wadduha tu tak ada hafal. Besok lagi imam akan baca lagi. Surah-surah juz amma tu imam akan baca. Kita 10 tahun kadang dengar. Kita apa makna dia? Benda tu senang je. Kita ulang. Sebab itu kita buat kursus kursus hafal bacaan dalam solat. Kita baca doa kunut sampai sekarang pun kita tak tahu apa makna dia. Tapi tuan-tuan ambil masa sedikit aja, 5 minit aja. 5 minit aja untuk hafal. Pasal tuan-tuan akan baca dia setiap hari. Setiap subuh baca. Confirm tak boleh lupa punya. Mana boleh lupa. Macam Al-Fatihah, ada orang imam ada lupa Al-Fatihah. Surah lain boleh. Al-Fatihah ulama stop jam imam ni. Pasal dia lupa Al-Fatihah. Tak ada rekod, tak ada kes lah imam lupa Al-Fatihah. Tapi surah lain mungkin dia lupa. Pasal apa? Hari-hari baca. Jadi takkan lupa. Jadi bacaan solat kita, Rabbil filli warhamni, hari-hari kita baca. Pasal kita malas saja nak hafal dia punya makna. Hafal dia punya makna, hari-hari baca takkan lupa. Dia punya makna dia. Jadi kita akan ulang. Dia Al-Fatihah tu, kalau kita tak boleh terjemahkan Al-Fatihah, alhamdulillah, segala puji lillah, bagi Allah. Kalau kita tak boleh buat macam gitu tuan-tuan, daripada bismillah sampai waladhdallin, better kita buat macam itu. Cuba sparring dengan isteri hafal, kita pun hafal. Okey, baca alhamdulillah apa bang? Segala puji lillahi. Kita cuba dengan isteri, kita tak malam tengok macam ni. Dah hafal aja, kita perlukan sedikit masa je untuk hafal tu, saya cakap. Lepas tu tuan-tuan akan ulang sampai mati. Kita mati. Kerja keras sekejap je kerja keras. Lepas tu dah tak perlu lagi, dah hafal. Sebab itu budak-budak di sekolah ni, dia tak hafal bacaan dalam solat. Kalau saya guru, kalau saya first kali saya suruh mereka hafal ini bacaan. Pasal ini awak akan bawa sampai mati. Make sure awak tahu apa yang awak baca. Harfiah dia punya perkata dia, bacaan dalam solat. Pasal benda tu kita akan ulang. Benda kita akan ulang, kita tak akan lupa lah, betul. Mustahil kita akan lupa. Yang sekali je kita hafal doa kunut,
Kita tak perlu hafal lagi. Bukan hafal doa kunut dia punya makna dia maksud dia. Allahumma hdina fi man hadait. Apa maksudnya? Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana Engkau telah memberi petunjuk kepada orang-orang sebelum kami. Jadi kita kalau baca hafal ini tu tak boleh. Ustaz boleh lah tahu bahasa Arab. Ya Allah, tuan-tuan, saya pun dulu kosong juga bahasa Arab. Bukan lahir je jadi orang Arab. Belajar bahasa Arab umur 20 tahun baru nak belajar bahasa Arab. Itu pun tak pas-pas sampai sekarang. Tapi cara apa? Cara menghafal lah. Itu macam mana tahu terjemahkan Al-Quran. Hafal lah. Nak buat macam mana lagi? Kita anggap saya tengok Al-Quran ni, saya faham makna dia semua. Kena hafal, duduk, kena hafal. Dan tua pun masih menghafal lagi. Kita hafal. Jadi luangkan masa sedikit, tuan-tuan. Luangkan masa untuk hafal, terutamanya bacaan dalam solat. Baca dalam solat. Jangan kita sampai sekarang tak faham apa yang kita baca. Jangan. Tak ada reason. Semua orang boleh hafal. Saya dah buat kursus ni di banyak tempat, tuan-tuan. Orang-orang tua ke, orang muda ke, budak ke apa, semua mudah je menghafal. Boleh hafal dalam masa satu hari itu. Jadi kita dah eksperimen. Dah eksperimen dan ada dia punya testimoni mereka dapat menghafal. Ada seorang itu doa kunut, tuan-tuan, di Putrajaya 1. Siapa? Akram. Saya challenge, siapa boleh hafal? Dia hafal dalam masa 5 minit doa kunut. Allahumma hdina, dia terus sebut dia, ya Allah, berilah aku petunjuk. Dia hafal gini. 5 minit aja dia hafal, tuan-tuan. Saya kata umur awak berapa? Tak tahu umur dia berapa, 30 lebih ke 40. Lama sangat awak tunggu masa nak menghafal. Kenapa 30-40 tahun awak tak boleh hafal, tapi dalam masa 5 minit awak boleh menghafal? Kenapa, tuan-tuan? Kita ambil masa 30 tahun belum hafal lagi, 40 tahun belum hafal lagi, nak sampai 90 tahun baru nak hafal. Padahal dalam masa 5 minit kita boleh hafal. Ini masalah silap kita ni. Kita pergi hafal benda-benda lain. Kalau ahli politik punya nama semua dia tahu. Kalau dia punya ini semua dia tahu. Kereta hampa semua dia tahu. Hafal macam-macam benda, semua hafal. Dun apa, dun ni saya pernah berbual dengan seorang, semua dun macam dia tahu. Satu Malaysia punya, Kelantan dia tahu, Terengganu dia tahu. Saya kata macam mana si dia ni tahu semua? Siapa dun ini, siapa dun ni, siapa dun ni, siapa dun ni. Oh, boleh menghafal pula. Al-Quran tak boleh hafal. Bacaan dalam solat tak boleh menghafal. Ada kita buang masa kita dengan perkara-perkara dunia aja. Untuk akhirat kurang sangat kita nak menghafal. Kita rasa aku ni umur aku dah menghafal ni buat apalah. Kita rasa macam gitu. Tak ada, tuan-tuan. Setiap hari kita kena hafal. Setiap hari kita kena menghafal. Sama ada kita ulang balik hafalan kita atau baru satu hari satu ayat pun jadilah. Agar kita gunakan kita punya akal kita. Jadi Allah kata di sini masani yang berulang-ulang. Jadi Al-Quran ni dia mudah sikit untuk kita menghafal pasal kita akan baca dia berulang-ulang. Satulah, dia banyaklah expect dia punya berulang-ulangan dia. Taqsya'iru minhul julud. Taqsya'ir tu di sini dia agak menggeletar. Dia agak yang oleh kerana mendengarnya atau membacanya, kulit badan orang yang takut kepada Allah menjadi seram. Taqsya'iru ni menggigil orang macam meremang bila orang yang dengar. Susah sikit, tuan-tuan. Saya bagi background dulu. Bila Allah SWT terangkan kepada kita tentang Al-Quran, tentang kemuliaan Al-Quran, ketinggian Al-Quran, banyak sekali Allah kata. Allah SWT terangkan kepada kita macam mana nak mendengar atau macam mana nak membaca Al-Quran. Contoh, kalau kita terangkan tentang kereta ni, ini kereta ni dia ada boleh buat gini, boleh gini, macam mana nak drive, macam mana nak gunakan, macam mana nak itu. Jadi Allah SWT jelas kepada kita orang yang membaca Al-Quran. Supaya apa? Kita tak tahu baca Al-Quran macam mana nak baca Al-Quran ni Allah jelaskan. Kena takut, menggigil, menggeletar.
Dan kecut apa gitu. Macam gitu membaca Al-Quran. Ada tak kita baca Al-Quran macam gitu? Bila kita baca Al-Quran macam gitu? Tak ada. Jadi kita tak ikut cara membaca Al-Quran. Jadi cara ni adalah cara yang betul. Cara yang betul dalam. Jadi kita tahu cara berdoa. Berdoa cara yang betul macam mana? Cara yang betul berdoa. Doa cara yang betul perlahan-lahan. Tak perlu orang dengar. Perlahan-lahan kita je boleh dengar. Tentang kalau nak berdoa tak perlu kuat-kuat. Duduk sana orang boleh dengar, dia doa sana. Dari sini tak ada. Kita pelan-pelan je. Kita doa cara dia. Kita dalam Al-Quran. Nabi Zakaria, cara Nabi Zakaria berdoa perlahan-lahan je. Kita di rumah pun gitu. Tak perlu kita nak berdoa kuat-kuat. Cara berdoa. Contoh. Jadi ini cara membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran itu menggigil atau menggeletar atau kulit menjadi seram. Dia agak terjemah seram, saya ikut aja lah. Indonesia punya terjemah boleh. Takut dia. Kulit menjadi kulit dia. Takut tak? Takut tak? Melayunya seram lah. Jadi macam pasal apa? Bila apa-apa berita yang menakutkan datang pada kita je, kulit kita dia ada efek pada kulit. Cakap, kau kena saman lah, rumah kau kena kunci. Terus kulit kita meramah. Apa saja. Apa? Berdiri rumah macam gitulah. Jadi orang ni